Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Tuan pengurusi majlis kita, pengurusi mini forum malam ni Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Penaung Masjid, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai syarak, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz bagi dekat saya tak ada soalan Ustaz. Apa soalan nak cakap ni? Ya, sila Ustaz soalan Ustaz. Sebenarnya Ustaz Kazim tadi waktu kita untuk mengemukakan 3 soalan. InsyaAllah kalau ada mungkin lebih pun perempuan pun boleh ajukan soalan ni. Jadi daripada itu insyaAllah banyak perkara yang dapat kita dapat dengar daripada tausiah daripada Ustaz Kazim sendiri insyaAllah. Dan soalan pertama ni kita boleh ajukan Al-Fadil Sahibul Fadilah Al-Nabilallah Ustaz Datuk Haji Kazim bin Ilyas. Soalan pertama, dalam keadaan sekarang ini, apakah cara dan pendekatan yang boleh kita bawa, terutama bagi seluruh masjid-masjid di seluruh dunia, umumnya dan khasnya di masjid ini, untuk membawa anak-anak muda dan juga orang-orang yang dewasa tua meramaikan lagi dalam setiap solat berjemaah kita 5 waktu sehari semalam insyaAllah, bagi memakmurkan masjid berbuah ini insyaAllah. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah, terima kasih. Saya rasa seronok tadi saya di Masjid Selat Melaka, cantik Ustaz. Masya-Allah. Dan hari ini saya di Masjid Sa'ad Ibni Abi Waqqas, juga satu masjid yang Allahu Akbar. Bangganya, sukanya saya. Ya, bila duduk dalam masjid. Sepatutnya begitulah kak-kak kegembiraan kita duduk dalam masjid. Bukan kegembiraan kita pergi shopping mall. Hari ni kalau shopping mall tak nak balik dia, sampai kena halau, balik nak tutup. Tapi jarang ke masjid. Okey, seronok tuan-tuan duduk dalam masjid. Tambah masjid bersih, cantik pula, masya-Allah. Beruntunglah tuan-tuan yang mengimarahkan masjid ni. Beruntunglah tuan-tuan yang mewakafkan harta tuan-tuan untuk pembinaan masjid ini. Tiap-tiap kali orang sembahyang, tiap-tiap kali orang i'tikaf, tiap-tiap kali orang mengimarahkan masjid ini, berpanjanganlah pahala kita. Walaupun kita hanya sumbangkan hari itu seketul bata je. Itu pun Allah bagi mahligai pada kita dah dalam syurga. Untung tuan-tuan, sebab tu bila saya diberitahu bahawa masjid ni nak buat lagi kutipan dana untuk pembesaran, tambah baik lagi. Untuk besarkan tempat solat lagi, sebab tak muat. Alhamdulillah, insya-Allah saya kata saya datang. Sebab saya pun nak share juga. Saya pun nak kongsi juga. Saya pun nak dapat juga pahala wakaf, tuan-tuan. Sebab kita takut ada satu hadis Nabi SAW yang sebut kepada kita tentang keadaan masjid di akhir zaman. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Kata Nabi, di akhir zaman masjidnya canggih. Masajiduhum amirah. Oh, canggih, cantik, lebat, besar. Wahia kharabun minal huda. Tapi tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, tidak ada kebaikan di dalam masjid itu. Tuan-tuan perasan tak hari ini ada masjid yang tutup Sabtu Ahad? Tulis kat luar tu, cuti Sabtu Ahad, masjid ditutup. Astaghfirullahalazim. Dia tak tahu tuan-tuan, mati mana ada cuti. Ada malaikat maut cuti. Tak kerja malaikat. Dia apa ni? Dari Malaysia tadi. Mana ada tuan-tuan? Malaikat buat kerja siang malam dia. Mati siang malam dia tak tunggu. Tapi masjid hari ni ada dijadikan ditutup masjid. Sebab Sabtu Ahad dia hanya buka Isnin Jumaat je tuan.
Allah, inilah contoh masjid amirah wa hiya kharabun minal huda. Tidak ada petunjuk dalam dia. Dulu kalau orang masalah, masjid adalah tempat untuk menyelesaikan masalah. Solat di dalam dia menenangkan jiwa. Tapi hari ini masjid, bila solat menyusahkan jiwa pula. Kita tengah sembahyang sunat lepas isyak, Tok Siap dah tunggu kat pintu besar. Cepat sikit. Nasib baik kita tak jawab. Ya, sambil sembahyang. Dia bercakap bahasa tu. Cepat sikit, nak balik dah tu dia. Tambah malam ni ada final pun angkat. Nasib baik Melaka tak masuk Ustaz. Kalau Melaka masuk final, gamak-gamak tinggal kita berdua Ustaz. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia boleh cakap, cepat sikit. Kenapa jadi macam itu? Sebab kadang-kadang tidak merasakan kenikmatan duduk di dalam masjid. Terasa seronoknya duduk dalam masjid tidak ada. Jadi macam mana tuan-tuan nak menimbulkan balik bahawa masjid itu adalah rumah aku juga selain daripada rumah Allah. Masjid itu adalah tempat aku. Kalau kita nak rumah kita bersih, kita juga nak masjid kita bersih. Kalau kita nak rumah kita cantik, masjid juga kita nak cantik. Kalau kita nak rumah kita imarah, masjid juga ada imarah. Kalau kita nak rumah kita itu menjadi tumpuan seronok anak-anak duduk dalam dia, kita juga kena menjadikan masjid adalah tempat dan tumpuan anak-anak karya untuk berseronok di dalam dia. Maka sudah pasti contoh yang paling baik untuk kita tiru ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak mengimarahkan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Nombor satu yang boleh mengimarahkan masjid ini ialah orang yang beriman kepada Allah. Nak cari jalan macam mana nak menimbulkan perasaan iman kepada Allah, itu cara nombor satu nak bagi orang datang masjid. Maka nak terapkan iman pada manusia bila? Sejak dalam kandungan lagi dah. Sejak daripada kecil lagi dah tekankan iman. Saya suka tuan-tuan kalau masjid kita ni anak-anak muda ramai. Anak-anak kecil ramai. Tapi sayang bila anak-anak kecil datang, kadang-kadang datang puasa masjid halau. Dia tulis kat pintu masuk. Kanak-kanak di bawah 6 tahun dilarang masuk. Habis itu anak-anak dia mana main kat tepi jalan. Bawa masuk pun salah. Nanti dia kencing Ustaz. Tak payah bawa kapet semua. Tambah masjid tuan-tuan ni apa nama tiles dia cantik. Tiles yang dah berusia lebih 100 tahun. Biarkan dia di sana anak-anak main. Kadang-kadang bila anak-anak main dalam masjid tu siap marah pula. Hai. Lari budak-budak tu, berhenti kat pintu pagar tu, berhenti budak-budak. Pak cik tu orang Jepun tu. Biarkan mereka main supaya menimbulkan kecintaan pada mereka pada masjid. Ada yang tampar budak, terajang budak, dia lupa CCTV rakam dia. Tuan-tuan yang saya hormati, kita suka anak-anak muda yang datang. Anak-anak TikTok. Sebab tu Ustaz saya pun main TikTok. Sebab saya tahu pengaruh TikTok cukup bagus untuk anak-anak. Cukup hebat TikTok. Facebook ni orang tua-tua macam kita Ustaz. Ustaz tua lah, saya muda tadi. Ustaz cakap tadi saya masih muda Ustaz. Padahal kita orang sebaya Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak TikTok cukup hebat. Bayangkan kalau masjid pun main TikTok. Cuma tu imam tu janganlah buat. Bila nak sembahyang gini. TikTok gini-gini sembahyangnya. Siapa yang salah, ku tak tahu. Janganlah macam itu. Oh no. No. Tak payahlah. Tuan-tuan, kita gunakan saluran TikTok ni untuk tarik mereka, saluran media tarik mereka mencintai masjid. Sebab tu saya tak heran hari ni anak-anak muda, mana-mana saya pergi Ustaz, anak-anak muda ikut. Rupanya geng stopper. Oh, geng stopper tuan-tuan, Masya Allah. Geng jeduk-jeduk. Ketar-ketir nama dia hentai. Gunakan. Anak-anak muda inilah yang terror tuan-tuan. Anak-anak muda inilah yang kuat macam kita buat di Greek. Yang datang semayang tuan-tuan, kuliah maghrib, semayang maghrib macam semayang Jumaat.
masjid yang tuan-tuan nak pergi ke Kelantan, 60% orang-orang muda. Wah, terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejut tuan-tuan. Punya ramainya anak muda. Pengerusi dia kata, Ustaz, inilah kita buat. Kami mengadakan kempen, jadikan semayang subuh macam semayang jemaat. Dan tak sangka Ustaz, yang paling ramai datang ialah anak-anak muda. Di Melaka ni pun saya dengar cerita, ada masjid yang bagi basikal. Hadiah. Siapa yang semayang 40 pagi, dapat basikal. Jom tuan-tuan, kalau ada orang kaya sini, hadiah 40 basikal untuk 40 orang yang datang semayang berjemaah setiap subuh selama 40 hari non-stop. Anak-anak muda. Bukan kata anak muda semayang, anak tua pun datang. Bukan kata remaja, retua pun datang. Macam rasuah ya Ustaz, lantaklah rasuah tak rasuah. Yang pentingnya kita menarik anak-anak muda untuk menghayati, mencintai di masjid. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab apa? Sebab di luar sana lagi seronok tarikan daripada masjid. Ada tarikan kedai kopi. Tuan-tuan tengok restoran tu, lampu warna-warni pun tahu dah. Itu adalah Tom Yam punya tempat. Seluruh Malaysia sama je. Atas pokok, bawah jabatan, bawah pokok, semua je lampu itu. Gedip-gedip. Lampu tu saja dah menarik perhatian kita untuk singgah. Padahal tak ada orang pun, meriah dengan lampu je. Lampu tu saja kita dah tahu dah. Lampu hijau, lampu merah, lampu oranye, itu adalah kedai Tom Yam. Lampu untuk masjid. Di mana tanda untuk masjid? Pengimarahan lampu saja. Sebab tu saya ada satu masjid di Taman Meru Ipoh Ustaz. Masjid dia daripada highway turun terowong, tuan-tuan nampak dah masjid ni. Sebab apa? Menara dia pasang lampu warna hijau. Masjid Taman Meru. Selalu kita tulis dekat mercu tanda. Ipoh dekat gunung. Melaka, Terengganu. Allah selamatkan Terengganu. Besar ya. Tuan-tuan tulis tu masjid. Sebab hari ni ada orang tak kenal mana satu masjid. Salah seorang dia saya singgah nak mati semayang. Tempat tu atas bukit. Saya pun berhenti naik atas bukit. Turun balik tuan-tuan. Rupanya tempat semayang orang Sikh. Serupa warna tuan-tuan. Saya terkenal lah sekali hari tu. Aduh, nasib baik saya tak masuk tuan-tuan. Kalau tidak menung Tuan Singh tu. Apa saya datang sini? Oh, sudah tuan-tuan. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau mereka boleh menghebatkan tempat mereka, masjid juga kena imarahkan tempat mereka. Adakah nak pasang lampu macam mereka pasang? Nanti datang pula Tom Yam satu. Tak siap pula jawab ni masjid. Kita imarahkan dengan cahaya. Cahaya apa? Tadi saya jawab. Cahaya iman. Yang diterapkan masuk. Kita jadikan orang dalam kampung kita adalah orang senang. Bukan orang susah. Zaman sekarang, zaman ramai orang susah. Susah apa Ustaz? Cuba Ustaz tengok. Kereta semayang. Kereta punya banyak parking. Rumah hebat-hebat. Itu senang lah Ustaz. Tak, ramai orang susah. Susah apa? Susah nak semayang. Kalau dia orang senang, dia mesti senang semayang. Tapi hari ni ramai yang susah semayang. Azan dah berjam, belum datang. Dah balik semayang jemaah, dia belum lagi semayang. Dah dekat nak masuk maghrib, dia belum semayang asar. Dah nak habis maghrib, baru nak semayang isyak. Maknanya dia susah tuan-tuan. Kerja siang malam punya susah. Sampai semayang pun terabai. Itu nama dia susah. Kita nak jadikan orang sekarang senang. Senang apa? Senang ingat pada Allah. Senang datang masjid. Senang solat. Caranya apa? Iman. Kerana iman itu memudahkan beribadat kepada Allah. Walaupun susah. Cuba tuan-tuan tengok. Susahnya sahabat-sahabat Nabi berperang. Tapi kerana mereka itu ada iman tuan-tuan. Jadi senang. Dalam satu peperangan, jaraknya tuan-tuan daripada Perlis sampai ke Johor. Jarak Nabi nak perang tu, daripada Madinah ke Tabuk tu tuan-tuan, jarak dia sejauh Perlis ke Johor. Dan nak berperang pula daripada sebelum Ramadan, sampai dah nak habis Ramadan. Punya jauhnya. Tapi mereka tak jadi susah tuan-tuan. Sebab apa? Iman. Kalau mereka boleh pergi berperang, setakat datang masjid, apa masalah?
Tetapi kalau tak ada iman tuan-tuan, masjid sebelah rumah pun tak datang. Masjid sebelah rumah pun tak sampai. Dia duduk kawasan perkarangan masjid pun dia tak solat. Bila kita tanya, bang, masuk waktu datanglah. Tak apalah. Seluar jin. Tak apa bang, seluar setan pun tak apa bang. Semayang je. Yang penting apa, tutup aurat. Yelah, maksud saya dah banyak hari tak basuh ustaz. Berapa hari tak basuh? Saya driver lori biasalah, seminggu lah. Abang tahu tak, kapet dalam masjid 6 tahun tak basuh bang. Elok je kami semayang bang. Jom kita semayang bang. Selagi mana seluar abang tak bernajis, selagi mana seluar abang menutup aurat, selagi itulah abang boleh semayang. Mari semayang. Itu nama dia iman. Kemudian, siapa dia orang yang boleh mengimarahkan masjid? Orang yang percaya pada hari kiamat. Wal yaumil akhir. Bagaimana nak mendatangkan perasaan cinta pada akhirat, cinta pada kubur, cinta kepada mati. Sekarang digambarkan mati itu, kubur itu menakutkan. Bukan setakat menakutkan, tukang gali kubur bila bercakap pun menakutkan. Ui, takut. Macam mana Tok Adi hari ni sihat? Saya sihat. Ustaz, apa khabar? Kita dengar pun takut, tuan-tuan. Jangan, kita tak boleh macam tu. Ada ke tukang gali kubur macam tu, tuan-tuan? Jarang, tuan-tuan. Baru ni saya jumpa tukang gali kubur. Tak ada pula dia cakap macam tu. Sihat tadi? Macam ni lah ustaz. Hari tak ada mayat rehat. Tak ada pula dia cakap. Hari ni tak ada mayat, saya rehat. Jarang, tuan-tuan. Yang mana faham? Tak faham, tuan-tuan. Allah. Bila kita duk cerita, tuan-tuan, kubur tu macam tu, takut mati pula. Jom kita cerita pula, kubur tu adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Masya Allah. Pagi nampak sekali, petang ditunjukkan sekali kediaman kita dalam syurga. Bila ditunjukkan? Bila duduk dalam kubur. Wah, seronoknya. Dalam dunia tak nampak benda tu. Tuan-tuan, dalam kubur didakapnya kita macam ibu menyusukan anak. Kubur dakap kita, ya Allah, seronoknya. Dalam kubur Kak Leha, seronoknya, dia lapangkan sejauh mata memandang 70 hasta. Tak ada sempit-sempit macam ini. Abang-abang kalau rasa tak nak sempit, jom ke kubur. Tak payah kalau ustaz, saya belum kahwin ustaz. Oi. Dalam kubur tak ada sempit macam sekarang. Luas. Dalam kubur kita lena sampai hari kiamat. Tak ada siapa kejutkan. Bila tiupan sangkakala, baru dibangkitkan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Subhanallah, lenanya. Tapi sayang tuan-tuan, gambaran nikmat kubur tu tak diceritakan dalam banyak ceramah. Yang diceritakan ialah menakutkan. Akhirnya orang takut nak mati pula. Padahal tuan-tuan, menyelesaikan banyak masalah di dunia ialah mati. Saya tak tahan dah hidup saya ustaz, suami saya jahat. Akak jadi orang baik-baik, nanti akak senang dalam kubur. Selesai ustaz lah. Ustaz, mak bapak saya jahat ustaz. Awak jadi orang baik-baik, awak senang dalam kubur. Sudah. Isteri saya jahat ustaz. Ya Allah, berbebel siang malam. Abang jadi orang baik, abang senang dalam kubur bang. Jadi orang baik-baik, abang senang dalam kubur. Nama dia wal yaumil akhir. Orang yang macam ni tuan-tuan, dia senang datang masjid. Sebab apa? Dia cinta pada kubur. Dia cinta pada akhirat. Dia cinta pada syurga. Ni tempat dia. Sayang tuan-tuan, kita hanya cinta Raudah di Madinah. Tapi kita tak cinta Raudah di masjid kita. Nama dia majlis-majlis ilmu. Taman-taman syurga. Kali ni ustaz kalau pergi Raudah tak berebut dah. Tak berebut dah macam dulu. Dulu bersiku. Nak cari syurga tu bersiku. Lebam ni. Kenapa? Berebut Raudah, balik ke hotel. Sekarang semua dah ada aplikasi. Nak masuk ikut time. Gini. Boleh harap pula duduk tunggu. Ada yang aplikasi dia tipu tuan. Dia tengok ni. Dia halau je. Nak masuk syurga tapi menipu. Masya Allah tuan-tuan. Macam-macam.
Sekarang tuan-tuan semayanglah. Tak berebut dah. Allahu Akbar. Sana dekat, sana pula. Sana dekat, sana dekat. Seronoknya tuan-tuan. Tak macam dulu. Tak macam dulu dah Raudah ni. Dulu sekali dia masuk Raudah, sujud dia 20 minit. Macam dia seorang nak masuk syurga. Sekarang pulih harap dah. Ra. Halas. Ya. Halas. Menonong kita bagi. Tak bagi kita support kita pula. Nak masuk pun senang sekarang. Nak semayang pun senang. Nak keluar pun senang. Nak tawaf pun senang dah ustaz sekarang. Tawaf tak payah nak berebut lagi dah macam dulu-dulu. Sekarang laluan tawaf ada laluan khas. Yang ini nak tawaf, yang ini saja. Yang mana tak tawaf, jangan masuk. Yang mana tak umrah, jangan masuk. Ini laluan untuk tawaf, ini laluan keluar pada tawaf. Keluar daripada umrah. Selesai masalah. Dulu jangan tuan-tuan. Jangan. Jadi semangat kita ni kena mudahkan. Saya cakap pada satu kawan saya, kalau dulu kau buat macam ni dah aman dah. Sekarang yang tak aman lagi, yang duk cium Hajarul Aswad. Bersiku-siku. Bertolak-tolak. Panjat atas bau. Orang tarik ke ihram dia. Tinggal telefon hijau je balik. Ke ihram atas hilang, ke ihram bawah hilang. Telefon hijau je balik. Ya Allah. Yang tu belum settle lagi tuan-tuan. Macam mana cara nak buat tu? Kena buat pagar ke? Masuk sorang-sorang ke? Nampak buruk benar tuan-tuan. Bertumbuk-tumbuk. Bertolak-tolak di situ. Jom tuan-tuan, kita mudahkan orang untuk ke masjid. Cinta pada masjid. Janganlah kunci terus orang nak semayang. Tambah kita ni musafir. Dulu zaman Covid, kunci pintu. Sila semayang tempat lain. Masjid dikunci. Covid. Banyak benar Covid lah masjid ni. Kesian. Sedangkan Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kau nak minta tolong, kau minta tolong dengan Allah dengan jalan sabar, dengan jalan semayang. Salah satunya dalam masjid. Janganlah ubah fungsi masjid tu. Tutup serapat-rapatnya, tak boleh. Bila nak buka? Subuh besok. Yang ketiga, wal yaumil akhir wa aqamas salat. Orang yang mendirikan solat. Saya suka tuan-tuan kalau di sekolah kita sekarang ni alhamdulillah masjid surau ada di sekolah. Dan anak-anak kita semayang di sekolah. Alhamdulillah. Bila di sekolah semayang, mudah-mudahan mereka datang ke masjid semayang. Dan saya lagi suka tuan-tuan, mereka buat semayang duha di sekolah. Nabi katakan, 3 benda jangan tinggal. Pertama, semayang duha, 2 rakaat. Yang kedua jangan tinggal semayang witir sebelum tidur. Dan yang ketiga, 3 hari sebulan. Dalam sebulan kena puasa sunat. Sahabat Nabi pegang ni tuan-tuan. Tak tinggal sampai mati. Duha, witir sebelum tidur. Dan puasa 3 hari sebulan. 3 hari ambil dalam sebulan. Kalaulah sekolah-sekolah kita baik menengah, baik rendah. Duha, pukul 9 bawa anak-anak datang semayang duha. Yang jadi pengetua dia jadi imam. Kalau pengetua dia perempuan duduk belakang. Jadi menolong kanan pula jadi imam. Jangan cikgu tu pula perempuan jadi imam. Jom. Kenapa ustaz? Sebab saya buat dengan anak-anak pelajar saya. Yang mana yang degil-degil, hantar jadi semayang duha. 3 bulan tuan-tuan, baik budak. Hebat semayang duha ni. Yang paling baik itu ialah yang jadi imam. Kita pilih yang paling nakal jadi imam. Aiman, kamu jadi imam duha. Lama-lama dia baik. Sebab dia tuan imam. Takkan dia lompat pagar. Dia tak lompat pagar sekolah tuan. Sebab saya, imam, boleh lompat pagar. Dia pelik tuan-tuan. Rupanya dengan jawatan tu saja menjadikan dia baik orang. Secara tak langsung tuan-tuan. Semayang duha kita buat. Dan kalau boleh, masjid kerjasama dengan pihak sekolah. Ada tak pelajar sekolah menengah yang suara dia bagus, cikgu? Tuan pengurusi tanya. Ada pelajar kita yang suara bagus, Saipul. Alif apa yang sedap suara itu? Alif Syukri sedap. Tingkatan 5 tu. Sedap suara dia. Dia tanya cikgu kelas kan. Ambil dia tuan-tuan jadi Bilal. Yang suara sedap tu. Allahu Akbar. Jadi Bilal semayang Jumaat.
Umum pula. Perhimpunan. Untuk makluman kamu semua, pelajar kita Tingkatan 5 Muhammad Alif telah dipilih sebagai wakil sekolah untuk azan Jumaat di masjid kita, Sa'ad Ibni Waqqas, Abi Waqqas. Ini satu kebanggaan pada kita lah ya. Pelajar-pelajar semua, cikgu minta pergilah ramai-ramai sembahyang Jumaat. Tutup jalan tu. Satu sekolah datang sembahyang Jumaat. Sebab apa? Budak dia datang. Termasuk yang datang makwo dia. Begini makwo siku dia. Itu BFI lah. Dengan bangga, berbunga-bunga pun tak ada. Dia rasa seronok sebab kawan dia Tingkatan 5 jadi Bilal. Secara tak langsung orang lain pun akan buat. Itu yang sekolah menengah. Yang sekolah rendah, kapet banyak bang. Beli vacuum seorang satu, engkau vacuum. Beli 10 vacuum, lantik budak 10 orang, vacuum kapet masjid. Basuh kolak masjid. Dia tak basuh tuan-tuan. Dia vacuum kat kolak masjid tu. Kering kan. Suruh cuci semua ni. Budak sekolah rendah darjah 6, darjah 5 dia orang akan buat. Lama-lama tuan-tuan. Sabtu Ahad mereka datang ke masjid. Sebab apa? Aku ada jawatan di masjid. Aku ada tugas di masjid. Aku ada kerja di masjid. Banyak benda nak buat lama-lama. Orang inilah yang menghidupkan masjid. Yang keempat tuan-tuan. Wa qamas salat wa ataz zakat. Yang terakhirnya walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut melainkan hanya takut pada Allah. Lahirkan manusia yang hanya takut pada Allah. Lama-lama tuan-tuan mereka boleh mengimarahkan masjid. Tapi kalau manusia takut pada benda, takut pada makhluk, masjid dia akan tak datang tuan-tuan. Orang yang takut pada Allah, masjid ni, dia akan datang tuan-tuan. Inilah tempat dia. Dia tak akan lari daripada masjid sebab dia hanya takut dengan Allah. Dia tidak takut dengan makhluk. Wallahu a'lam Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Telah berlalu pusingan yang pertama. Kita ada 3 pusingan tuan-tuan, perempuan sudah insyaAllah. Berpeluang kita insyaAllah banyak mendengar nasihat-nasihat amat berguna, amat dekat dengan hati kita, amat hampir dengan kehidupan kita. Inilah dia Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim alias begitu prihatin dan terlalu praktikal dengan kehidupan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim telah menceritakan tentang keadaan manusia robot-robot berlumba-lumba kepada Allah sebagai taman-taman syurga di dunia ini. Sehingga kan sanggup menipu kerana nak mendapatkan peluang paling tidak 2 rakaat solat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kawasan Raudhah. Jadi satu soalan daripada saya insya-Allah untuk diajukan supaya dapat dijelaskan pencerahan bagaimana pula bagi umat Islam bil khusus di negara Malaysia ini yang ramai setiap tahun menunaikan fardu haji sampai 33,000 setiap tahun kalau tak ada PKP, kalau tak ada virus ini. Dan umrah pula sentiasa berulang-alik. Sehingga kan travel yang mengendalikan umrah ini jadi kaya-kaya. Disebabkan jazbah semangat orang Islam ini nak berada di hadapan Hajar Aswad, nak berada di Kaabah Baitullah dan di makam Sayyidul Mursalin Khatamun Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malamnya apabila mereka balik ke tanah air mereka sendiri, ke kampung halaman mereka sendiri, sedangkan rumah-rumah Allah tertera, terpampang, berada di hadapan mata mereka. Kau takut bimbang-bimbang subuh yang pertama pun tak sampai ke masjid. Soalan saya, bagaimana nak meneruskan, mengekalkan, bahkan menambahkan lagi kekuatan jazbah dan roh apabila kita mengerjakan ibadah haji dan umrah di sana dapat dikekalkan di sini, menjadi kitalah orang yang kekal untuk mengimarah rumah Allah di masjid kampung masing-masing. InsyaAllah, tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, sekarang nak pergi ke umrah ni macam-macam visa Ustaz. Pertama kita sebut sebagai visa umrah.
Yang kedua kita sebut sebagai visa pelancong, tourist visa. Yang umrah 30 hari Ustaz. Lepas tu kena balik. Yang visa pelancong, dia boleh pergi sampai 90 hari. Dan yang inilah yang orang Malaysia dapat. Bukan semua negara dapat visa pelancong. Salah sebuah negara yang dapat visa pelancong ialah Malaysia. Alhamdulillah. Maka akak-akak, abang-abang nak pergi umrah dengan visa pelancong ni senang. Tu yang ada orang yang pergi ke sana, yang perempuan, dia jadi laki-laki di sana pakai ihram. Dia naik visa pelancong. Dia tak ikut travel. Jadi bila tak ikut travel lah. Dia bebas. Saya jumpa dengan satu orang, dia duduk di sana 43 hari. Suami isteri. Saya tanya, belanja berapa ribu? 30,000 Ustaz. Jimat. Abang datang apa? DIY. DIY hantar abang ke sini. Bukan DIY itu di Malaysia. Kedai DIY. Maknanya dia orang datang sebagai pelancong. Tak ada terikat dengan mana-mana. Dia orang duduk, dia orang boleh berjalan ke mana sahaja dia orang pergi tuan-tuan. Dia habiskan 30,000. Ada yang habiskan 8,000 untuk ikut package dan sebagainya. Silakan, ada rezeki lebih Allah Ta'ala bagi pada kita, silakan. Tetapi tuan-tuan, sila buka dalam kitab Yusuf Al-Qardawi, salah satu kitab dia nama dia Fiqh Al-Awlawiyat. Balik buka dalam kitab dia Fiqh Al-Awlawiyat, antara mengerjakan umrah buat kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam dengan benda-benda lain, mana yang lebih aula? Mana yang lebih utama? Aula ni maknanya lebih utama. Ada orang yang pergi umrah 10 kali dah. Kalau dia pergi sekali 10,000 dia belanja, 10 kali 80,000 ringgit dah dia habis. Ada yang dah pergi sampai 20 kali setiap tahun. Dia pergi pula bulan Ramadan, habis 35,000. 10 kali dia dah hampir 350,000 tuan-tuan. Tuan-tuan, tadi Ustaz sebut kota kita 30,000, minta maaf. Sekarang kota kita turun 14,000. Dulu sebelum Covid, dia boleh cecah 25 sampai 30,000 orang. Kota. Ya, setengah orang dia nak cakap Perak. Dia tak kena, tuan-tuan. Walaupun cakap Perak, kota tetap kota. Dia boleh faham ya? Nak ke mana? Buat apa? Itu bahasa orang Perak, tuan-tuan. Tapi kalau kota, tak ke haji ke? Tak dapat kota. Itu dia nampak, tuan. Dia bukan tak dapat kau. Lain, tuan-tuan. Yang mana faham? Tak faham sudah, tuan. Ini kalau setengah orang, dia tak reti bahasa Perak, dia belasah cakap, kena tumbuk dia, tuan-tuan. Kamu pergi benar, kamu ngotor cakapnya, kata dia. Tuan-tuan, okey, kita tolak dulu haji. Kita ambil umrah. Tuan-tuan tahu tak, dalam setahun, orang Malaysia pergi umrah 250,000 orang setahun. Dulu, sebelum Covid. 250,000. Bukan 2,500. Bukan 25,000. 250,000 orang. Dan ada syarikat umrah menguruskan 60,000 orang satu syarikat. Setahun. Dan kebanyakan yang pergi bukan pertama kali. Kali kedua dan ke atas. Yang ni yang Yusuf Al-Qardawi bincang. Sebenarnya duit orang Islam cukup banyak. 250,000 setahun. Kalau darab dengan 1,000 Ustaz, ada berapa juta kan? 250,000 kali dengan 10, 2.5 juta. Kali dengan 100, 25 juta. Kali dengan 1,000, 2.5 bilion tuan-tuan. Setahun duit kita. Orang kita pergi haji, pergi umrah 2.5 bilion setahun. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau 2.5 bilion duit orang umrah dikumpulkan untuk bangun pasaraya yang dimiliki oleh orang Islam, agak-agak ada berapa banyak cawangan pasaraya yang kita punya. Tak payah nak tengok pasaraya raksasa ke, pasaraya Atramen ke, tak payah. Kita dah ada dah pasaraya orang Islam. Setiap tahun 2.5 bilion. Berapa banyak hospital swasta
yang dimiliki. Adik, belum dilancarkan, buat tenang loh. Duduk tempat asal balik. Ustaz belum lancarkan lagi. Okey. Baik, terkejut adik tu, turun balik dia. Tak, pasal saya nak cerita ni, sebab hak penting ni. Kalaulah 2.5 bilion dikumpulkan dalam satu tabung, agak-agak ada adik tu ketik tabung? Tak ada, Ustaz. Pasal kita banyak duit. Masjid sana nak buat, peruntukan ada. Masjid sana nak besarkan tempat, peruntukan apa? Ada. Peruntukan apa ini? Orang yang pergi haji kali kedua, orang yang pergi umrah kali kedua, peruntukan mereka simpan dalam satu tabung. Tabung ni untuk apa? Tabung ni buat masjid, tabung ni buat sekolah, tabung ni buat tahfiz, tabung ni buat hospital, tabung ni buat produk makanan halal, produk kerelang, produk yang menghasilkan makanan. Bayangkan 10 tahun tuan-tuan, kita ada 25 bilion duit kita. Siapa kata orang Islam tak ada duit? Tapi siapa yang nak gerakkan benda ni? Lantik saya jadi menteri, InsyaAllah tuan-tuan. Kumpulkan duit ni banyak-banyak tuan-tuan, InsyaAllah. Budak-budak tahfiz tak akan tunggu dekat pintu bank. Tuan-tuan tak kesian ke? Orang nak hafal Quran tu bawa tabung depan pintu bank, pergi kat lebuh raya jual bam untuk nak mak tahfiz. Sampai kita tertanya, tak ada orang bantu kau? Ada sekolah yang ditutup sebab tidak ada duit. Abang-abang, kenapa orang nak masuk tabung RM10 dia susah? Kenapa nak pergi umrah RM10,000 dia tak susah? Itu soalan yang bermain di minda kita. Kali ke berapa abang pergi? 4. Isteri kali ke-3. Kenapa isteri kurang? Yang kedua tu saya bawa isteri yang kedua. Oh, patut kurang. Tapi Ustaz jangan khabar dia, marah dia kang kata dia. Maknanya 7 kali abang suami isteri pergi haji, tambang 8,000, beli kurma, beli jubah, buat kenuri, beli apa semua 10,000. Maknanya abang dah habis 70,000. 70,000 abang habis. Abang senang abang bagi pada syarikat umrah. Tapi 70,000 abang boleh tak bagi dekat Masjid Sa'ad Ibni Abi Waqqas sekaligus? Berat. RM70 insya-Allah. Kenapa berat? Ini soalan dia. Sebab 70,000, 8,000 yang kita bagi untuk travel, kita boleh makan duit tu Ustaz. Duduk atas kapal terbang, package pramugari datang. Dia tanya kita pula, kita ada ni, you nak makan apa? Satu. Tengok pula, buh sini, tengok Mr. Bean atas kapal terbang. Nak pergi Mekah tu, tengok Mr. Bean. Oi, dahsyat tuan-tuan. Okey, kemudian bila sampai dekat airport sekali lagi, bas dah tunggu gedek. Oh, seronok naik bas. Sekali lagi bila sampai di hotel, sembahyang di masjid, balik sembahyang subuh, makan dah di hotel, ngak makan. Sekali lagi turun ke bawah, jom kita ziarah jalan pula. Sekali lagi balik sembahyang, makan pula. Kita boleh nikmat 10,000 tu. Sebab tu orang tak kedekut. Tapi kalau bagi 10,000 pada masjid, agak-agak dia boleh enjoy tak? Bukan dia boleh buat balik. Bukan boleh dia duduk peluk tiang ni pun. Tiang ni aku wakaf tak dia peluk siang malam. Tak boleh pun tuan. Sebab tu orang berkira. Tapi dia lupa yang dia bagi pada masjid, itulah yang berkekalan di sana. Yang dia bagi pada pendidikan sekolah, itulah yang berkekalan di sana. Yang kau pergi umrah kali kedua, ketiga dan keempat itu sunat. Yang wajib itu hafaz. Tapi sayang tuan-tuan, yang sunat orang besarkan. Yang wajib ni tuan-tuan, yang besar wakaf ni orang tak kisah. Sayang tuan-tuan. Bila saya cakap macam ni, marah pula saya dekat travel. Tak, saya nak cakap, kalau kita boleh pergi umrah kali ke-5, sebelum pergi umrah tu, tolonglah orang miskin. Sebelum kita nak pergi umrah kali ke-4, datanglah kat masjid, saya nak bagi sumbangan dekat masjid. Terasa pula masjid perlukan duit untuk pembesaran. Saya pula boleh pergi umrah belanja 10,000. Terasa benar saya ni. Saya bagilah dulu 1,000 untuk saya. Saya nak pergi umrah. Yang tu tak ada siapa marah tuan-tuan. Ini jiran rumah terbakar.
Minta maaf lah Leha. Nak ke umrah. Flight bukan 8. Yang Leha pula rumah terbakar. Dia menung ni tuan-tuan. Lagi besar duit tu kau bagi pada Kak Leha tu. Rumah dia terbakar. Suami dia mati. Abang, tak payahlah pergi umrah. Habis tu aku dah bayar deposit 1,000. Berlah bang weh. 7,000 tu kita bagi dekat Kak Gayah. Anak dia sakit jantung berlubang abang, perlukan duit. Tuan-tuan, sebab tu dalam Islam dia ada nama fiqh al-aulawiyat. Fiqh yang keutamaan. Ada orang ustaz dia ajak saya pergi umrah, pergi haji. Saya jadi duta. Ustaz, kami datang ni nak minang ustaz jadi duta. Buat apa? Duta haji. Oh bagus. Macam mana tu? Kita orang nak buat konvoi, naik ES5 buat haji. So, ustaz lah duta dia. Maksudnya ustaz naik sekali lah. Kita pergi. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan bayangkan saya naik motor ES5 pergi ke Mekah tuan. Agak-agak sampai terowong menora tu saya turun balik tuan-tuan. Saya kata abang-abang pergi naik motor, saya pergi naik, boleh terbang. Menyusahkan diri awak, membahayakan nyawa awak. Islam tak suruh macam itu. Menyusahkan berbulan bertahun-tahun pula dah pergi. Dah pergi naik sana. Tuan-tuan, jangan kita duk nampak satu benda daripada satu sudut. Oh, aku benda. Ada benda yang lagi besar yang kita boleh buat. Salah satunya tadi, wakaf. Salah satunya masukkan dalam satu tabung khas. 250,000 orang setahun, bagi 1,000 pun cukup tuan-tuan. Berbilion dia boleh dapat. Berpuluh bilion dia boleh dapat. Yang inilah yang bantu orang Islam. Gerakkan yang ini tuan-tuan. Tak boleh gerak peringkat kebangsaan. Kita gerakkan peringkat karya kita. Ya. Sebab tu saya cukup jarang nak bawa orang yang pergi haji. Yang banyak-banyak kali saya kata, Kak, sudahlah Kak. Kalau Kak nak wakaf, masjid depan tu. Nak wakaf. Saya recommend pula mana masjid yang perlukan wakaf. Ni. Masjid tak lama ni saya masuk lah ni. Masjid Sa'ad Ibni Abi Waqqas ni dalam Senarai. Baik abang bagi kat masjid ni. Masjid ni aktif, masjid ni bagus. Nak buat tanah kubur baru, nak buat balai lintang baru, nak buat tempat sembahyang baru. Supaya masjid ni lagi ramai boleh masuk. Baik akak wakaf di sana akak lagi besar. Habis tu akak tak payah pergi umrah. Silakan pergi, saya tak larang. Cuma saya kata ini kali kelima. Alangkah baiknya akak wakaf untuk akak ke akhirat berpanjangan. Lepas tu akak pergilah. Kalau akak tak nak pergi langsung pun tak apa. Sebab ini kali kelima. Akak wakaf sepenuhnya. Itu lagi besar. Nama dia apa? Namanya Al-Aulawiyat. Fiqh keutamaan. Jadi ambil semangat daripada itu. Saya lancarkan kutipan dana untuk pembangunan tambahan, pembesaran yang saya sebutkan tadi bagi Masjid Sa'ad Ibni Abi Waqqas. Dipersilakan adik-adik tadi. Mana dia kata? Hilang dah Ustaz. Balik dah Pak. InsyaAllah, bertugas-tugas tadi adik-adik kita. Balik dah Pak. Boleh gerak. Mai. Boleh gerak, insyaAllah. Bagian lelaki dan perempuan, insyaAllah. Mak-mak kita sedang tunggu dengan keluar duit dan perpek tu. InsyaAllah ni dia. InsyaAllah. Paling tidak pun malam ini sebelum Syafiq, mai sini. Syafiq, mai depan sini. Dah tu itu di belakang. InsyaAllah mudah-mudahan Faiz. kita jemput Ustaz Hazim lagi sekali datang sini dan dapat perubahan. Yang itu ketara. Mai, Syafiq. Itu lebih selesa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Nama apa? Pak Kilau ke apa? Okey, jom teruskan. Ustaz tak marah lah. Okey. Unit Junior. Oh. Ikhwan Masjid Ibn Waqqas Junior. Oh. Baik. Siaplah baju dia. Semangat. InsyaAllah. Kita latih kepada anak-anak. InsyaAllah. Apa nama ni? Adik nama apa adik? Apa? Muhammad? Oh sudah. Sekarang JDT living ke siapa buat? Tak tahu ya? Okay. Sila Ustaz. InsyaAllah. Teruskan sikit lagi. Masa kita berjalan, insyaAllah. Dan tadi kepada hadirin sekalian yang sanggup menunggu, insyaAllah, detik-detik yang berlalu, seminit, 2 minit, ataupun masa yang kita luangkan di rumah Allah yang bertuah ini, semata untuk mendengar tausiah
untuk mendekatkan diri kepada Allah, memuliakan Allah dan juga menyanjungi Rasulullah SAW, insya-Allah tidak akan disisihkan oleh Allah. Insya-Allah kita hormatkan walaupun pada malam ini final FA, Piala FA, insya-Allah ada lagi bola ni satu lepas satu lepas Piala Dunia lagi. Tak menyesal kita. Tapi ini tausiah kita tak tahu. Kalau besok kita mati, malam ni kita orang paling beruntung sekali, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Taqabbal ya karim. InsyaAllah kita teruskan lagi boleh Ustaz? Sila Ustaz. Pusingan yang ketiga. Sila Ustaz. Pusingan yang ketiga yang terakhir ya. Semua bagi manusia yang hidup di dunia ini, baik dia orang kafir, baik dia orang Islam, baik orang jahil maupun orang alim ataupun siapa dia sekalipun, ingin mengecap kebahagiaan, ingin mengecap kebahagiaan hidup ini. Tetapi kecelaruan hidup ini menyebabkan manusia terombang-ambing dan kadang-kadang tersilap langkah mencari selain daripada apa yang Allah SWT janjikan. Mungkin itu hadirin hadirat kita mendengar bagaimana pencerahan yang akan diberikan oleh Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim, bagaimana untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, kejayaan di dunia wal akhirah. InsyaAllah. Silakan. Terima kasih Ustaz, tuan-tuan yang saya hormati. Suara Ustaz ni mantap Ustaz. Masya Allah. Dulu pernah masuk nasyid ke? Subhanallah. Suara ini boleh jadi pengacara majlis, boleh pembaca berita ke boleh tuan ni. Masya Allah. Hebat. Alhamdulillah Allah bagi ke Ustaz. Baik. Bila sebut tentang bahagia, kalau nak sebut tentang bahagia, dia bukan letak kepada luaran tuan-tuan. Dia letak pada dalaman, dalam hati kita. Lepas tu kita tengok orang yang susah, hidup dia sempoi, tenang. Dan cuba tuan-tuan tengok, sepanjang saya duduk berjalan ni Ustaz, orang yang bahagia yang saya jumpa banyak ialah orang yang duduk di masjid. Tok Imam, Tok Bilal. Saya nampak dia orang tenang. Sungguh tuan-tuan. Mana Bilal kita? Tak ada ya? Ada dalam ya? Tenang je. Tengah tidur tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan. Padahal elang Bilal tak banyak. Jarang Bilal pakai Mercedes. Jarang Bilal pakai Tesla tuan-tuan. Jarang. Dia pakai Honda Cup, kereta kancil dia. Tapi anak-anak dia, isteri dia nampak tenang. Dia tak kelang kabut. Tuan-tuan tengok saat bila Bilal paling tenang. Bila bulan Ramadan, bila orang lain sibuk makan, dia sibuk bang. Dia sibuk azan. Kita duk tengok jam. Belum azan lagi orang tua ni. Lambat seminit kita marah dia. Pecat je ni seminit lambat. Tak pernah dia lambat tuan-tuan. Dia azan elok je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita makan. Mana ada Bilal tengah azan maghrib, dia berhenti seminit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum ngak kurma 4 biji. 5 minit baru sambung. Allah. Tak ada tuan-tuan. Kalau ada macam tu, pengurusi masjid masuk dalam bilik Bilal tu. Aku ingat kau dah meninggal. 5 minit aku senyap. Dia puasa, dia tak buka puasa, dia boleh azan. Tenang jiwa dia tuan-tuan. Yang tak tenang yang buka puasa. Sudah tuan-tuan. Lambat pula aku sampai habislah aku. Tak tenang kita. Kita ni tak tenang ni yang sembahyang maghrib ni. Tambah-tambah pula pengurusi cakap makan besar selepas sembahyang maghrib. Waktu maghrib berbuka kurma dan air. Nasi selepas maghrib. Oh, dia umum macam tu, lagi tak tenang. Yang belakang sekali, alhamdulillah aku belakang sekali. Habis maghrib ni kena turun cepat, lambat habis. Yang tak tenang, yang sub nombor 1. Silap pula, duduk depan sekali. Ramai dah pula malam ni. Aduh. Yang paling tawaduk dan tenang imam. Takkan dia orang tak simpan kat aku. Yang tu lagi tak tenang tuan-tuan. Sebab itu, ketenangan ni tuan-tuan letak dalam hati. Bila dia kaya, hati dia tenang, dia bahagia.
Bila dia miskin, hati dia redha, dia akan bahagia. Bila dia sihat, hati dia baik, dia akan senang. Bila dia sakit, hati dia redha, dia akan bahagia. Letaknya di mana? Ni, hati. Sebab tu kalau yang ni sakit, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Bila hati dalam dia sakit, semua tak jadi. Dia kaya, dia tengok orang miskin pun dia benci. Dia tengok orang kaya pada dia pun dia jealous. Padahal harta yang dia ada sekarang pun tak habis. Sebab apa? Dia tak bahagia dengan harta dia. Dia ada isteri, dia duduk tengok isteri orang. Padahal isteri dia yang halal ada di rumah. Pasal apa? Sebab dia tak bahagia. Kenapa tak bahagia? Hati dia tak redha. Hati dia tak seronok dengan Tuhan. Hati dia tak redha dengan Tuhan. Sebab itu tak bahagia. Tuan-tuan, jom jadi orang yang bahagia dengan jalan apa? Dengan jalan redha dengan apa yang Tuhan bagi. Tuhan bagi ke, Tuhan tak bagi ke, tu Tuhan bagi. Berapa banyak tuan-tuan sini yang minta tapi Tuhan tak izinkan. Maknanya Tuhan tak bagi apa kita minta. Itu terbaik untuk kita. Selagi mana kita duk kata Tuhan tak bagi, Tuhan tak bagi, selama itulah tuan-tuan tak bahagia. Saya dulu ada bercinta dengan dia tapi ialah jodoh tak ada. Sampai sekarang saya frust. Habis itu akak kahwin dengan orang lain. Akak kahwin dengan orang lain. Habis itu kenapa tak bahagia dengan dia? Allah bagi yang itu. Itulah yang terbaik. Macam Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim. Allah suruh Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar tu. Duduk di Mekah. Elektrik tak ada. Air tak ada. Maidin tak ada. DIY lagi tak ada. Jiran tak ada. Rumah tak ada. Tilam tak ada. Apa pun tak ada. Yang ada cuma anak. Dia dan anak. Tuan-tuan bayangkan kalau kita duduk seorang-seorang di tanah yang tandus batu. Elektrik tak ada. Akak Leha cuba bayangkan. Bawa satu budak kecil yang masih menyusu. Air tak ada. Kawan tak ada. Jiran tak ada. Mak bapak tak ada. Suami tak ada. Tapi Siti Hajar tak pernah marah Tuhan. Sebab dia kata Allah ada. Akhirnya dia bahagia. Bila dia redha dengan perintah Allah, Allah bagi kepada dia nikmat yang terlalu banyak. Yang ni yang saya nak sebut tadi pagi di surah Payah Rumput. Tapi tak sempat nak sebut. 2 jam setengah baru 3 ayat Ustaz. Dia surah tu 11 ayat. Nak habis berapa puluh tahun pula tu. Saya nak sebut tentang Nabi Muhammad. Allah tak pernah tinggalkan dia. Allah tak pernah jauhkan daripada Nabi Muhammad. Allah tak pernah benci Nabi Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah tinggalkan Nabi. Dan Allah tak pernah benci pada Nabi. Begitulah Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak pernah benci pada kita. Kenapa yang kita tak redha? Engkau redha dulu. Engkau buat dulu. Akhirnya apa dapat pada Siti Hajar? Air Zam-Zam dia dapat. Air Zam-Zam dia dapat, tuan-tuan. Ada seorang raja yang besar. Kemarau panjang. Air tidak ada. Kebuluran raja ni. Tiba-tiba ada orang datang bawa air. Aku nak air, berikan air kau pada aku. Boleh, dengan syarat kerajaan kau bagi ke aku. Ambillah kerajaan aku nak air. Betapa hebatnya air, tuan-tuan. Negara pun dia sanggup bagi, janji aku dapat air. Tuan-tuan, Allah bagi air Zam-Zam. Sebab tu kadang-kadang saya tak apa seronok, tuan-tuan. Cerita P. Ramlee itu bagus. Tapi kadang-kadang dia menjadikan benda hak baik itu jadi lawak. Zam-Zam Allah kazam. Akhirnya cerita air Zam-Zam tu orang tak seronok. Cerita P. Ramlee buat. Yang keduanya Kazam tu hampir-hampir dengan nama saya tu Zalah tu. Bila orang sebut saya Ustaz Kazam, kata dia. Astagfirullahalazim. Nama tu Ahmad Al-Baq. Al-Baq tu bagus. Al-Baq tu bagus. Disebut dalam Quran ulul albab.
Sebab tu ada mahatafiz ulul albab. Di Melaka pun ada. Ulul albab ni orang bijak, tuan-tuan. Allah sebut berkali-kali dalam Quran, ulul albab, ulul albab. Orang yang hebat. Allah suruh kita jadi ulul albab. Datang dia pula Ahmad Albab. Mak pintu ya. Akhirnya jadi jenaka, tuan-tuan. Tang sini yang kena perbetulkan balik. Yang kena tegur, tuan-tuan, walaupun dia dah meninggal. Mudah-mudahan ada orang yang boleh perbetulkan balik. Allah bagi kepada apa? Allah bagi kepada Hajar dan anak dia satu tempat yang menjadi tumpuan manusia sampai sekarang, tuan-tuan. Allah bagi kepada mereka ibadat orang Islam sampai kiamat diambil daripada perbuatan Hajar. Sa'inya ke diambil daripada perbuatan Nabi Ismail. Korban dia dengan Nabi Ibrahim. Akibat daripada taat kepada Allah, Allah Ta'ala bagi kebahagiaan kepada mereka sampai sekarang. Nampak, tuan-tuan? Nak dapat kebahagiaan, jangan bantah Tuhan. Allah Ta'ala bagi ujian pada mak Nabi Musa. Dah dapat anak laki-laki, tentera dia nak bunuh pula, Ustaz. Allah kata, jangan susah hatilah makcik, oi. Ambil anak kau, campak dalam sungai. Oi, kalau Kak nak rasanya tak campak, ya Allah. Orang teruk-teruk mengandung senang-senang campak. Itu kita. Dia tak rasa mengalir. Senang, nangis tak habis-habis. Bila nak bahagia lawan Tuhan? Allah kata, buang dalam sungai, buang sajalah makcik. Jap, tengok. Laporan. Ambulans, ambulans. Sajalah takut tak nampak kan? Ambulans, jenis Toyota yang tinggi. Toyota Hi-Ace. Ini saja laporan setakat ni lah. Setakat ni. InsyaAllah saya akan buat laporan dari masa ke semasa, insyaAllah. Tuan-tuan, oi, bila mak Nabi Musa ikut perintah Allah, akhirnya mak Nabi Musa duduk dengan Nabi Musa, jaga Nabi Musa dalam istana Fir'aun. Tak ada siapa bunuh Nabi Musa, tak ada siapa bunuh mak Nabi Musa, kakak Nabi Musa. Dah jadi orang istana. Kau duduk diam-diam. Cubalah kita jadi orang yang bantah Allah. Akan bahagiakah kita? Sebab itu, buat dulu perintah Allah. Lama-lama kau bahagia. Kita hari ini bila nak buat hukum, kita banyak bantah. Orang panggil banyak soal. Kita potong je tangan orang mencuri ni, selesai masalah. Kita sebat saja 100 orang, orang yang 100 kali, orang yang berzina ni, selesai masalah. Orang ni rejam je dah mati. Berapa banyak kita bantah. Tak boleh. Sebenarnya masyarakat kita ni dia berbilang bangsa, ya tak, kita tak sesuai, ya. Masjid tabung kena curi. Kipas angin ni pun kena curi, tuan-tuan. Mimbar punya tongkat pun kena curi. Bahagia ke sekarang? Tuan-tuan semayang pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Tangan duk pegang kunci. Aku kunci kereta tadi ni. Allah Akbar. Rasa kunci, rasa tak kunci. Orang lain dah salam, rasa kunci, rasa tak kunci. Dah salam pun semayang dia tak bahagia. Sebab apa? Dia teringat harta dia, dia teringat kereta dia, dia teringat rumah dia, dia teringat anak dia. Sebab tak ada siapa jaga. Kalaulah dia ikut perintah Allah, Allah yang jaga benda-benda tu. Dia susah hati apa? Dah Nabi sebut, ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Bahagia. Masalah kita sekarang tak bahagia sebab apa? Sebab kita tak suruh Allah jaga. Kita suruh orang lain jaga, benda jaga, makhluk jaga. Akhirnya tak terjaga, tuan-tuan. Saya pergi ceramah pun, Ustaz, kereta saya kena pecah. Masa tu saya nak pergi ceramah di Singapura, naik kereta. Singgah satu tempat, ceramah dulu. Orang telefon tengah ceramah, orang telefon. Kereta Ustaz kena pecah. Astaghfirullahalazim. Nasib baik tak dia ambilnya pasport saya. Kereta tu boleh tukar lain. Naik Grab pun boleh, saya cakap. Tak ada masalah pun. Janji, orang tak tertunggu-tunggu di Singapura. Kereta Ustaz pun dia balun. Setakat kereta Ustaz dia balun. Apa nak heran Ustaz kalau kasut hilang? Ustaz komplain, saya kasut hilang. Allah. Kalau kasut hilang, tak payah pakai kasut. Datang ke masjid, tak payah pakai kasut.
Tak pun datang ke masjid, bawa beg umrah yang galah tu. Buka kasut dalam tu. Allahu Akbar. Sampai tahap macam tu dah sekarang, tuan-tuan. Sebab kita tak minta Allah jaga. Sebab tu kita hari ni tak jadi bahagia. Akak-akak, kadang-kadang kita mengharap pada suami lebih daripada mengharap pada Allah. Akak kecewa. Tadi masa saya baru ni, saya bawa orang. Dia kata, Ustaz, saya nak minta Ustaz tolong bimbing saya. Saya tak pernah pergi umrah. Saya bayar apa pun tak apalah. Janji Ustaz bawa saya aja. Saya tak tahu tak. Saya kata, pergilah mutawih dah. Saya sibuk, saya tak sihat. Saya cakap, tak apa Ustaz, tolonglah. Saya kata, jom. Kebetulan ada orang nak merawat Ustaz sakit saya di sana. Saya kata, jom. Alhamdulillah, tuan-tuan, dapatlah saya dirawat di sana dengan izin Allah. Syukur pada Allah, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, saya nak masuk hijir. Pergi. Ustaz tak ikut. Saya tak mau ikut. Saya nak rehat. Kaki saya tak sihat. Pergi dengan mutawif. Mutawif akan bawa. Cuma saya cakap, jangan bergantung dengan mutawif. Bergantung dengan Allah. Besok pagi, pas mayang subuh, Alhamdulillah Ustaz. Semalam senang je masuk hijir Ismail. Tak payah beratur Ustaz. Polis tu panggil, terus masuk. Saya pun semayang Ustaz, suami isteri. Alhamdulillah. Rezeki Allah. Sebab tu saya kata tadi, awak jangan bergantung dengan makhluk. Gantung dengan Allah. Awak akan rasa bahagia. Ini tidak. Duk pegangnya Ustaz. Saya harapkan Ustaz. Ustaz, saya pegang Ustaz. Saya tak tahu apa Ustaz. Saya ikut Ustaz aja. Dia ikut pejam-pejam mata, lelah dia pegang orang lain. Tak, Turki mana tak tahu dia ikut kan? Sebab dia tak bergantung dengan Allah, dia bergantung dengan makhluk. Sebab tu akak-akak jangan bergantung dengan suami. Berapa banyak yang peras. Abang-abang berharap pada isteri peras. Ada suami menikah lain peras. Ada isteri tinggalkan dia pun peras. Macam-macam. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah, jadilah kita orang bahagia. Allah akan jaga kita. Ada yang kahwin dua Ustaz, 25 tahun, tak bagi tahu isteri yang pertama. Ada. Dia sorok, dia simpan. Oh, dia tak bagi tahu. Malam-malam ada. Jadi isteri pertama tak tahu yang dia telah dimadukan. Bila suami dia mandi satu petang, telefon suami dia berbunyi. Dia angkat. LAP. Bila angkat, letak. Suami habis mandi, abang, siapa ni? Telefon bila kita angkat, letak pula. Apa nama dia? LAP. Lembaga Air Perak. Nampak? Kenapa? Bang, ada waktu pejabat pun dah habis apa telefon? Biasalah tu, ada lah bil tak bayar tu. Cuba abang call balik. Tak bayar lah. Cubalah abang call nak cakap siapa dia. Tak bayar lah. Abang, cuba abang call sekarang. Suami pula TB, takut bini. Bila angkat, abang balik tak malam ni? Datang tak malam ni? Siapa ni abang? Kantoi. Siapa ni abang? Tanya abang datang tak malam ni? Isteri abang nombor 2. Sejak bila? 25 tahun dulu. Abang. Sudah datang. Sampai hati abang. Abang. Jantan tak guna. Masa terbit lah. Jantan lah, bapuk lah, semuanya terbit belaka tuan. Allah. Saya kecewa Ustaz. Ustaz bayangkan, kita sayang dia, kita percaya pada dia. Tiba-tiba, saya dah sedia tisu dah anak akak. Saya halau dia Ustaz. Awak pergi rumah dia. Selama ni awak tak bagi pada dia hak bermalam. Pergi, saya tak nak tengok muka awak. Saya nak tengok muka awak. Habis tu akak dia buat apa? Dia pergi Ustaz, melompat dia pergi Ustaz. Dah akak semua dia pergi, memang dia pergi dah kak. Habis tu malam tu akak buat saya peral tak? Saya peras sangat. Saya semayang malam tu, saya tak pernah semayang malam. Selama setiap berpuluh tahun saya kahwin, saya jaga dia je. Malam tu saya bagi masa untuk Tuhan. Saya semayang malam sampai subuh Ustaz. Baru saya rasa tenang. Ya Allah, seronoknya aku. Selama ni aku layan suami aku tak pernah layan Tuhan. Saya seronok Ustaz. Besok pagi saya semayang, saya puasa sunat sebab suami tak balik. Selama ni aku tak pernah puasa sunat.
Saya bagi dekat Tuhan, Ustaz. Kalau ada seronok, apa masalahnya? Bila suami balik, baru saya layan dia. Suami di sana, saya layan Allah. Ya Allah Ustaz, bahagianya hidup saya Ustaz. Dah seronok pasal apa datang jumpa saya? Saya nak minta Ustaz pesan dalam ceramah Ustaz. Kalau nak rasa bahagia, biarkan suami kahwin lain. Jadi saya menyampaikan pesan. Orang tadi amanah ni Ustaz. Jadi kalau rasa macam tak sampai tu, rasa macam dosa pula Ustaz. Jadi orang yang berjaya ni orang yang menyampaikan amanah dia Tuan. Yang mana faham? Faham tak? Faham. Jom kita jadi orang yang redha dengan Tuhan. Dah redha dengan Tuhan. Allah bagi saya tadi Ustaz sebut sakit. Redha. Okey. Saya hari ni pagi tadi saya punya sideburn ni ada lagi ni. Wolverine saya ada lagi. Tadi saya dah buang. Sebab saya takut Ustaz nak tengok muka saya sendiri Ustaz. Sebab tu saya simpan Wolverine. Ada orang tulis dalam Facebook macam bergambar dengan Wolverine pula. Sebab saya tak nak ada sini. Saya buang perlahan-lahan tadi. Alhamdulillah, nampak dah tak ada dah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Jom. Saya mandi di telaga Nabi Ustaz. Telaga yang Nabi ludah dalam dia. Telaga tu asalnya beracun tuan-tuan. Bila Nabi lalu tempat tu, Nabi ambil, Nabi kumur, Nabi ludah balik dalam tu. Jadi ubat. Nama dia telaga Syifa. Bi'rul Syifa. Alhamdulillah saya mandi. Saya tak merasa sejuk macam tu. Sejuknya telaga, air tu. Tak pernah rasa sejuk tuan-tuan. Saya 8 tong saya balik, saya mandi kat hotel saya Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, adakah saya susah hati dengan penyakit? Siapa yang tak susah hati? Tapi kita pujuk dengan redha. Wartawan tanya saya baru ni di Batu Kurau, dia tanya apa yang Ustaz buat untuk Ustaz redha dengan penyakit Ustaz? Saya kata Allah nak hapuskan dosa saya. Alhamdulillah. Allah nak berikan saya kebaikan. Alhamdulillah. Jadi buat apa saya susah hati dengan sakit saya? Kalau itulah cara menghapuskan dosa saya. Buat apa saya susah hati dengan sakit saya? Saya ada sakit jantung. Ada tuan-tuan nampak saya ada sakit jantung? Tak. Saya berjalan macam biasa. Berlari macam biasa. Tak ada apa. Sebab tuan-tuan tengok saya kencing manis. Ada nampak macam kencing manis? Memang tak nampak manis. Tak nampak. Kesan kemanisan dia tu. Tuan-tuan nampak kulit saya ni. Ada tuan-tuan nampak masalah? Memang tuan-tuan tak nampak sebab saya tutup dengan baju saya. Tutup dengan seluar saya. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ni Ustaz ini yang terbaru jadi Ustaz ni. Ni Ustaz nampak. Dia terbakar ni. Ustaz ni tak tunjuk ke Ustaz lagi ni. Dia jadi macam ni satu badan. Yang ni dah lega dah Ustaz ni. Dah kering dah. Bayangkan tuan-tuan satu badan ditoreh. Satu badan macam terbakar. Bukan di lengan ni saja, dulu di muka. Tinggal parut dah dalam seminggu dua ni saya pakai topeng. Apa nama, pergi mancing tu kan. Alhamdulillah satu badan. Tapi saya tak susah hati. Sebab apa saya tak susah hati? Sebab Allah nak hapuskan dosa aku. Kalau lebih teruk daripada ini pun tak apa. Janji aku tak ada dosa. Ini yang datangkan bahagia. Bukan duk ungkit. Yang kedua, tadi saya sebut Allah Ta'ala nak bagi nikmat dalam surah Ad-Duha tadi. Allah Ta'ala uji macam-macam pada Nabi Muhammad, tapi dia dapat nikmat yang tak habis-habis sampai kiamat. Balik buka surah Ad-Duha tu, sabar dengan ujian itu. Nikmat yang besar yang Allah bagi pada Rasulullah kita, salah satunya syafaat. Sebab tu Nabi Muhammad jadi orang yang redha. Bila redha dia bahagia. Saya pun kena jadi macam itu. Tuan-tuan pun kena jadi macam itu. Ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Ada benda lain tuan-tuan. Sepanjang saya sakit berpuluh-puluh tahun, macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi. Sungguh tuan-tuan, benda yang kadang-kadang tak masuk akal Ustaz. Saya boleh pergi umrah, saya boleh pergi Aceh. Balik pada umrah, pergi Aceh. Pergi Aceh pula, jalan ke Pahang, Terengganu, naik ke Kelantan. Tak sakit Ustaz. Rupa-rupanya saya dah ada serangan jantung.
Masya Allah. Bila saya ceramah di Kelantan, baru saya tahu saya ada serangan jantung buat kali yang kedua. Dan seluruh saluran saya tersumbat. 3 saluran. Dan bila saya nak buat angio, orang pula bagikan stand dia pada saya. Dia tak nak buat stand tu bagi pada saya pakai yang dia punya, tuan-tuan. Sepatutnya nak tunggu stand gilirannya, wallahu a'lam. Tapi doktor hanya nak buat angiogram saja, nak tengok sumbat ataupun tidak. Bila buat, rupa-rupanya tersumbat kritikal. Dan bila kritikal, tiba-tiba ada orang bagi stand, terus buat. Itu nikmat, tuan-tuan. Sebab itu, kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan susah, tuan-tuan redha dulu, sabar dulu, lepas tu tuan-tuan tunggu apakah nikmat yang akan sampai pada tuan-tuan. Terlalu banyak benda, dan itulah benda yang sangat saya inginkan. Namanya ialah bahagia, ketenangan, kebahagiaan. Dia mendatangkan keseronokan. Saya tak tidur, Ustaz, berbelah-belah tahun, tak? Saya tak tidur berbelah-belah tahun, tak tidur malam. Orang lain tidur, saya relax. Adakah saya susah hati? Tak. Sebab banyak benda yang saya boleh buat. Saya pujuk hati saya kata Allah suruh kamu semayang malam. Allah suruh kamu semayang taubat. Sebab tu Allah tak bagi kamu tidur. Cubalah kita buat macam itu. Lama-lama, tuan-tuan, kita tak jadi orang yang stres, anxiety dan sebagainya. Itulah kekuatan bahagia yang tumbuh daripada redha. Cukup sekadar itu, Ustaz. Besok kita ada di mana, Ustaz? Pagi. Di Teluk Mas dengan Teluk Mas pukul 9.30 pagi. Malam? di 5. Melima Melaka. Malam pagi besok di sini Ustaz apa, Tuan Syekh? Subuh. Subuh pagi esok. Esok insya-Allah Tuan Syekh kita Ustaz Zainal Asri bersama dengan tuan-tuan. Untung tuan-tuan, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tabarakallah. Jadi, kita lihat tadi, sama-sama kita mendengar hampir 1 jam 15 menit. Puas untuk kita mendengar tausiah mauizah dalam meniti kerenah kehidupan ini. Ujian demi ujian yang Allah sengaja meletakkan dalam diri seorang insan, dan Allah Maha mengetahui hanya orang-orang yang kuat sesuai dengan kekuatan iman yang ada. Allah uji berdasarkan kekuatan itu. Sayangnya Allah pada hamba ciptaannya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada lain untuk kita mencari mardhatillah, keridhaan Allah. Hanya kita dapat pujuk diri kita atas apa ujian yang menimpa di atas diri kita dan ahli keluarga kita dengan perasaan penuh redha kepada Allah. Kata Al-Fadhil yang berbahagia, kata Ustaz Kazim, tunggulah, insya-Allah ada jalan-jalan terung cahaya kehidupan yang lebih bahagia di ujung terung, insya-Allah. Dan kita doakan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Al-Fadhil, Sayyidul Fadhil Hada'i Allah yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Allah SWT panjangkan umurnya dalam kebaikan. Allah sembuhkan segala penyakitnya dalam kebaikan. Allah jauhkan daripada segala musibah. Allah yang Allah Maha berkuasa, makhluk tak ada kuasa. InsyaAllah kalau Allah akan menetapkan kabar dan kadarnya untuk Ustaz Kazim ini hidup 50 tahun lagi, InsyaAllah pasti apa yang direncanakan oleh Allah pasti berlaku. Dan insyaAllah banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada Ustaz Kazim ini insyaAllah dapat dihadirkan dalam masyarakat Malaysia ini. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dengan itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Bila kita mendengar tausiah demi tausiah ini akan melembutkan hati kita yang gersang. Hati kita, tuan-tuan, apabila tak dengar tausiah, tidak mendengar hadis dan Quran, akan menyebabkan penebar keras. Apa saja yang nak ditanam tak menjadi. Tetapi kiranya hati itu lembut, hati itu tidak gersang, bahkan berbaca apa saja untuk berzikir mudah, untuk baca tilawat Al-Quran mudah, untuk sembahyang tahajud mudah, tuan-tuan. Menyebabkan dosa-dosa ini kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua dalam barakah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan
ada manfaat yang besar untuk diri kita dan ahli keluarga kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.